Ada yang menyelamatkan dia. Bila dia sama, imbang tadi, ada satu benda je. Kadang-kadang, dia senyum pada orang. Jumpa dengan orang, dia senyum. Dan sebab tu Rasulullah kata, jangan pandang lekeh dengan kamu buat amalan senyum pada orang. Wala tahqiranna, jangan kamu pandang lekeh. Antalqaka akhaka, bila kamu jumpa saudara-saudara kamu, biwajhin taliqin, dengan wajah yang ceria. Kamu jumpa dengan orang tu, orang tengok muka kita tu, ceria je, hilang tension orang melihat muka kita. Maknanya orang tengok kita tu gembira je. Kan kita kan ada orang yang kita tengok kawan-kawan muka kawan kita rasa seronok je tengok dia. Kita suka je. Ada orang kalau kita tengok muka dia tu tension dengan kita. Maknanya kita pun jadi tengok muka dia, alah, masalah betul hidup ni. Padahal kita tak ada masalah. Tapi oleh kerana tengok muka cemberut dia dipanggil. Senang ceritanya. Masam je dia tu menyusahkan kita, menyesakkan dada kita. Islam ajar, walaupun benda yang kecil, wajah kamu tu yang kamu nampak ceria pada keluarga kamu ke, pada dalam hidup kamu ke, dengan kawan-kawan kamu, kadang-kadang yang ni je menyebabkan kamu masuk syurga Allah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada hari yang baik ini kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan pada muka surat 493 kan. Kita berhenti pada bawah sekali, cerita tentang satu suasana yang akan kita lalui di padang mahsyar nanti. Bila kita berada di padang mahsyar nanti, di mana umat manusia ni dibahagikan kepada 3 kelompok sahaja. Manusia ni walaupun bagaimanapun bangsa kita, walau bagaimana sekalipun keturunan kita, tapi kita dibahagikan kepada 3 keadaan saja. 3 kelompok saja yang akan terbentuk di padang mahsyar nanti. 3 kelompok inilah yang dimaksudkan oleh para alim ulama. Para ulama mengatakan bahawa pada hari kiamat nanti manusia terdiri daripada 3 kumpulan sahaja, iaitu kumpulan muttaqin, kumpulan orang yang bertakwa kepada Allah. Ini kumpulan yang pertama. Sebagaimana mati pun 3 kelompok ni juga. Bila mati manusia ada 3 je kelompok. Satu kelompok bertakwa pada Allah. Kemudian kelompok yang keduanya orang yang bertakwa pada Allah yang tidak melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua je, kelompok yang kedua, al-mukhalitun. Al-mukhalitun ni maknanya orang bercampur. Campur dalam hidup dia. Sekejap dia nak jadi baik, sekejap dia nak jadi jahat. Campur dosa dengan pahala. Hidup kita ni jangan kita bercampur, jangan. Bila kita pilih untuk menuju ke syurga, kita kena berusaha untuk diri kita ni jauhkan daripada dosa-dosa. Jangan kita campur. Jangan campur. Bila kita bercampur pada diri mereka dengan kekotoran dan dosa besar,
Maknanya yang berlaku dalam diri dia ni orang yang beriman, tapi dalam masa yang sama dia ada kekufuran. Dia ada benda yang kufur pada dia. Anda biasa sebut yang golongan kedua ni kufur kat mana? Pada 3 benda je yang terkufur pada seorang ini. Yang pertama, kalau dia jatuh kufur dalam, dia panggil keyakinan pada Islam. Akidah dia panggil. Ini biasanya orang kita ni, dia tercampur dalam masalah akidah. Orang kita ni kan Islam sikit, liberal sikit. Kemudian Islam sikit, nasionalis sikit. Dia campur Islam sikit dengan yang dinamakan dengan sekularis sikit. Islam dia tak boleh macam tu. Bila kita ni Islam, kita jangan campur keyakinan kita dengan agama, pahaman-pahaman lain. Sama ada agama ke, pahaman ke, kerana dia menghilangkan keyakinan kita dengan Allah. Tak boleh. Ni biasanya orang kita ni dia campur dengan liberal. Dia campur dengan liberal ni kan akhir-akhir ni kita dengar jelas orang kita bercakap tentang apa dia yang liberal ni. Di Malaysia dia boleh sebut, dia kata jangan kaitkan LGBT dengan palu tersebut dia sebut. Jangan kaitkan bencana yang terjadi dengan yang disebut dengan kejadian-kejadian yang memusnahkan itu. Itu dia kata ini suasana alam, bukannya suasana yang disebut dengan bala daripada Allah. Dia sebut demikian. Ini puak-puak liberal. Liberal ni dia macam tu. Dia akan sebut, dia kata Nabi Muhammad tunggu dalam syurga. Menunggu untuk apa dia? Menunggu pengikut-pengikutnya datang dalam syurga. Guru nak pun tunggu dalam syurga juga disebut. Menunggu untuk pengikut-pengikutnya datang. Mahatma Gandhi pun tunggu juga dalam syurga disebut. Ini pahaman di kalangan mereka tersebut. Ni dipanggil puak-puak liberal. Liberal ni sedang meresak masuk keyakinan. Ramai orang kita ni dia jadi rosak. Islam dicampur dengan keyakinan yang lain. Demikian juga nasionalis, pahaman kebangsaan dipanggil. Pahaman sekularis yang membezakan di antara agama dengan kehidupan. Yang ni satu benda yang sedang merosakkan kehidupan seorang. Kita jadi campur di sudut keyakinan. Yang kedua, bercampur dalam keyakinan ni pada apa dia? Yang disebut dengan dalam bab ibadah. Orang kita ni bercampur dalam bab ibadah ni pun kadang-kadang kita bercampur dengan nak buat kerana Allah sikit, nak buat kerana orang sikit. Ini pun terjadi dalam diri kita. Bercampur bau. Kita buat amal ibadah, tapi amal ibadah apa kalau kita campur-campur gitu, baca ayat Quran tapi pergi sembah pantai misal contohnya. Kemudian baca doa-doa, kemudian pergi tarik yang disebut dengan tarik dengan harta Qarun dalam lombong dan seumpamanya. Ni semua ni dipanggil bercampur dalam ibadah. Orang kita dia buat benda-benda sedemikian rupa. Islam larang. Dalam bab ibadah Rasulullah dah ajar dah macam mana nak buat ibadah. Jangan kamu campur aduk, jangan. Kamu reka-reka dalam bab ibadah, jangan. 2. Yang 3, kita bercampur kat mana? Kadang-kadang kita tak bercampur dalam ibadah, tapi kita bercampur dalam akhlak. Akhlak kita ni, peribadi kita ni. Ramai di kalangan kita ni, ialah kita, minta maaf nak sebut, bila kita datang majlis ilmu, jadi macam ustazah pilihan je kita ni. Misal contohnya, bila kita pergi ke pasar raya, pergi shopping, lain terus kita. Cuba kita perhati perangai kita kan. Ada orang kita ni, bila datang majlis ilmu, cantik je, elok je dia. Tapi bila dia nak pergi melancong, tekamam dia. Alah, malunya dengan ustaz dia sebut. Kalau berjumpa dengan Nana kan, kadang-kadang berjumpa tengok ustaz tu lari terus dia corner tempat lain terus. Dia takut ustaz cam muka dia. Padahal kita tak cam-cam pun nak sebutnya. Tapi cuba buat nanti. Nak gambarkan bagaimana di kalangan kita ni akhlak kita ni bercampur bau. Sekejap kita jadi begini, sekejap jadi begini. Kita kan orang Melayu kita buat contoh. Ni akhlak perangai orang Melayu kita. Kita duduk macam ni elok je. Cuba kita bagi anak kunci kenderaan pada dia. Naik kereta je, lain terus perangai. Orang kita ni kalau dia bawa kereta je, perangai dia tak sama dah dengan sebelum dia naik kenderaan. Pribadi dia tu, attitude dia dalam dia bawa kenderaan. Akhlak dia buruk kadang-kadang. Kadang-kadang boleh je kita follow dia. Kejap kita tengok pun jatuh benda yang putih. Dia buang sampah apa-apa. Senang je daripada kenderaan dia. Maknanya akhlak kita.
akhlak ni kadang-kadang kita nampak simple je. Tapi benda tersebut, dia besar di sisi Allah. Akhlak kita ni, kalau kita akhlak mukmin ni akhlak yang terjaga. Dia tidak kata tercampur baru dalam diri kita, tak. Akhlak mukmin ni, dia akan jaga dalam hidup dia. Dia jaga diri dia ni, bukan dia jaga depan orang, tapi dia jaga di hadapan Allah. Dalam hidup dia, dia pastikan, aku ni, orang nak kata apa pun nak katalah. Tapi yang penting, Allah jangan marah pada dia aku. Ini sifat jangan bercampur dipanggil. Akhlak kita di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita ni al-mukhalitun dipanggil. Al-mukhalitun ni pada 3 benda ni lah yang terjadi. Kita ni kadang-kadang dalam akhlak apa dia? Dengan orang-orang tertentu elok kita ni. Tapi dengan orang-orang yang lain pula buruk akhlak kita. Ini yang terjadi ramai di kalangan kita begitu. Tingkah laku kita. Kadang-kadang kita dengan orang luar elok je, tapi dalam rumah tangga buruk je terus. Pun terjadi. Maknanya apa dia? Al-mukhalitun. Orang ni tidak konsisten dalam dia beriktikad, dalam dia beribadah, dan dia dalam berakhlak. Maknanya kalau kita tak jaga 3 benda ni, kita termasuk dalam dipanggil al-mukhalitun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang 3 yang disebut dengan serta orang kafir. Ini kumpulan yang 3 dipanggil orang kafir. Orang yang bertakwa, muttaqun, amal kebaikannya diletakkan di atas piringan timbangan daripada cahaya. Di akhirat nanti, bila nak ditimbang amalan kita, orang yang bertakwa ni diletak di atas piringan timbangan. Macam manalah kalau kita nak sebutnya macam mana piringan timbangan tu nak digambarkan pada kita ni susah, kerana dia tak sampai lagi daripada mahsyar Allah. Tapi piringan itu neraca yang bercahaya. Sedangkan jika dia melakukan dosa kecil, amalnya diletakkan pada piringan yang satu lagi. Orang bertakwa ni, ada ke dalam hidup dia buat dosa kecil? Ada. Takkan kita tak buat dosa langsung kan? Dalam hidup kita ni, ada yang terbuat dosa kecil. Bila buat dosa kecil tu, Allah ambil dosa tu, letak dalam timbangan yang lain. Tak letak di atas neraca sama. Neraca amalan soleh tadi. Bagi dosa kecil, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengira timbangannya dengan memberatkan piringan timbangan cahaya, sehingga piringan timbangan kegelapan terangkat kerana kosong itu. Maknanya, waktu mana ditimbang saja timbangan amalan baik, semuanya rendah, turun. Berat timbangan tadi. Mana amalan buruk orang yang muttaqi ni terangkat, Allah tak ambil kira langsung. Tak dikira langsung amalan dia yang buruk tadi, dengan tujuan untuk nak memudahkan dia masuk syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Orang yang bercampur al-mukhalitun. Beza pula dengan orang yang al-mukhalitun. Orang yang bercampur, kebaikan dia letak pada piringan timbangan cahaya. Dia yang baik itu dia letak di timbangan cahaya. Dan keburukan mereka dia letakkan pada timbangan kegelapan. Dia campur ni, dia letak satu timbangan yang bercahaya, satu lagi timbangan yang kegelapan. Dosa besar yang mereka lakukan memberatkan timbangannya. Bila dia buat dosa, dia letakkan dosa besar dia. Dosa besar apa dia? Cakap kasar dengan mak ayah dia. Misal contohnya, berat terus yang hitam tadi. Dosa besar apa dia? Mengumpat. Misal contohnya. Dosa besar, cubaan membunuh diri. Dosa besar dalam diri dia. Dosa besar apa dia? Dia memfitnah orang. Dosa besar berat. Yang hitam gelap tadi semakin berat. Ini yang menyebabkan al-mukhalitun, bercampur amalan dia. Meskipun hanya dalam, kemudian dosa besar yang mereka lakukan memberatkan timbangannya. Jika kebaikan yang lebih berat, meskipun hanya sebesar telur kutu, disebut demikian. Sebesar kecil je telur kutu ni, tak pernah tengok lagi kita ni. Kecil sangat. Yang atas rambut kita taklah senang. Maka dia masuk syurga, dia panggil. Katakanlah bila timbang tu tiba-tiba sama kedudukan. Ada satu amalan yang baik yang dia buat. Ada satu je lebih. Dalam dia sebut dalam kitabnya, pernah dia ambil sampah di orang yang jalan, ditolak tepi jalan.
Kerana tu menyebabkan dia masuk syurga. Ada yang menyelamatkan dia. Bila dia sama, imbang tadi, ada satu benda je. Kadang-kadang dia senyum pada orang. Jumpa dengan orang, dia senyum. Dan sebab tu Rasulullah kata, jangan pandang lekeh dengan kamu buat amalan senyum pada orang. Wala tahqiranna. Jangan kamu pandang lekeh. Antalqaka akhaka. Bila kamu jumpa saudara-saudara kamu, biwajhin taliqin. Dengan wajah yang ceria. Kamu jumpa dengan orang tu, orang tengok muka kita tu, ceria je. Hilang tension orang melihat muka kita. Maknanya, orang tengok kita tu, gembira je. Kan kita kan ada orang yang kita tengok kawan-kawan muka kawan kita. Kita rasa seronok je tengok dia. Kita suka je. Ada orang, kalau kita tengok muka dia tu, tension dengan kita-kita. Maknanya, kita pun jadi tengok muka dia. Alah, masalah betul hidup ni. Padahal kita tak ada masalah. Tapi oleh kerana tengok muka cemberut dia dipanggil. Senang ceritanya. Masam je dia tu, menyusahkan kita. Menyesakkan dada kita. Islam ajar, walaupun benda yang kecil, wajah kamu tu, yang kamu nampak ceria pada keluarga kamu ke, pada dalam hidup kamu ke, dengan kawan-kawan kamu. Kadang-kadang yang ni je menyebabkan kamu masuk syurga Allah. Kadang-kadang benda yang tu je, nampak kecil. Jangan kamu sangka benda tersebut benda kecil. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu sangka benda tu tak ada nilai, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Allah jadikan perkara demikian. Banyak lagi dah amalan-amalan yang kadang-kadang kita pandang kecil, tapi dia menjadikan pahala yang besar pada kita waktu mana bercampur amalan kita tadi. Itu dipanggil demikian. Kemudian, jika kejahatannya lebih berat, katakanlah timbang-timbang tu, bila timbang amalan tu, jahat lebih teruk lagi. Jahat ni lebih banyak lagi pada diri dia. Meskipun hanya sebesar telur kutu juga. Maka masuk neraka dululah dia. Masuk neraka juga pada dia. Kalau kita, bahasa kita mudahnya apa dia? Markahnya 49%. Tinggal 1% je lagi. 1 je lagi. Tiba-tiba, Allah tak cukup. Tak cukup 1 je. Masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu pada diri dia. Dosa tu kadang-kadang kita kata, Allah, dosa tu pun nak ambil kira ke? Kita tanya. Dosa yang macam tu nak ambil kira? Tak, Allah ambil kira. Untuk di antara yang baik dan yang buruk yang kamu lakukan itu. Ini maknanya, kadang-kadang kita kan orang lain, dia tengah mengumpat. Orang tengah mengumpat, kita pun lalu. Orang pun ajak, jomlah, join mengumpat. Macam contoh. Orang ajak kita. Kita pun angkat tangan. Naklah, kita suruh. Angkat bahu kita pun, tak naklah. Tu kita nak cakap tentang orang tu. Kita pun tengok orang tu, gitu. Kita tu dah masuk sama dia panggil. Jika mengumpat, senang katanya. Ini maknanya pada diri kita sampai tahap kita ni nak kena jaga. Nak jaga diri kita ni, janganlah terlibat macam. Ataupun dalam hidup kita ni, kadang-kadang kan anda biasa sebut dosa yang paling senang kita buat, dosa prasangka. Prasangka ni ramai orang kita kena. Kita nak kawal macam mana? Sebab dalam tu keadaan kita kan. Dalam tu keadaan kita. Sebab tu Islam diajar supaya kita banyakkan istighfar. Kenapa kita kena istighfar? Dengan tujuan nak suruh buang prasangka. Kita ni nak prasangka ni mudah je. Tengok jam. Lambat lagi terus nak datang tu tak datang tu. Nak senang. Nak buat dosa tu dalam diri kita je. Mudah je dalam hidup kita. Kita nak buat dosa ni senang. Kadang-kadang kita tengok orang lalu kawasan perumahan kita kan. Tengok tu nak merompak rumah mana tu. Kita ni datang buruk sangka tu dulu. Jangan kita nak jadi baik sangka. Kecuali kita ni sentiasa latih diri kita. Payahnya dosa dalam. Sebab tu kita bila kita baca doa, kita baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ni kita baca, ya Allah, tolong ampunkanlah dosa saya yang lepas-lepas ya Allah. Yang akan datang nanti pun kamu maafkanlah ya Allah. Kemudian yang tersembunyi itu ya Allah, yang tersembunyi. Wa ma a'lantu, yang aku sembunyi. Wa ma asrartu, benda yang zahir dengan yang batin. Wa ma asrartu, yang tersembunyi. Wa ma anta a'lamu bihi minni,
Dan apa saja yang kamu tahu daripada saya, ya Allah. Saya kadang-kadang saya tak perasan benda tu jadi dosa. Kita kan dalam hidup kita kan, kadang-kadang kita bercakap dengan anak menantu kita. Anak menantu kita ni, kita bercakap, dia pun tarik muka terus. Padahal kita bergurau je. Kadang-kadang kita bergurau, tapi perkataan kita tadi menyakit dan menyentuh hati mereka. Pun ada juga dalam hidup kita. Benda-benda macam ni Allah ambil kira juga di akhirat nanti. Sebab tu dalam Islam disebut falyakul khairan aw liyasmut. Kamu ni kalau kamu nak bercakap juga, cakap benda yang baik-baik sudah, ataupun diam lebih baik. Kalau kamu bercakap juga, akhirnya merosakkan. Kan ada kan orang-orang kita ni, kalau dia bercakap je, kita rasa seronok je dia bercakap. Cakaplah lagi, kita boleh dengar. Kita rasa demikian. Tapi ada orang yang kalau dia bercakap, nanah telinga kita mendengar. Rasa sakit hati je. Boleh tak diam? Kita sebut demikian. Kerana ada orang yang tak reti nak berbahasa. Tak reti nak susun kata. Bila dia tak reti nak susun kata ni, menyakitkan hati orang, kadang-kadang benda ni lah yang menyebabkan kamu terhumban dalam neraka. Itu benda yang kecil. Kecuali dia mendapat keampunan Allah Ta'ala, jika berat timbangan seimbang, maka dia menjadi penghuni tempat yang dipanggil Al-A'raf. Sikit lagi kita akan bincang bab ni. Katakanlah timbang sama. Jahat pun ada, baik pun ada. Dua-dua dia duduk sama level kedudukan dia tadi. Jadi nak ke mana dia ni? Allah tak akan buat zalim. Tidak kata Allah tak akan buat zalim. Tambah dia ni masuk neraka dululah dalam kita. Tak. Allah jadikan dia ni orang Al-A'raf. Al-A'raf ni siapa? Al-A'raf ni orang yang dia tak masuk syurga, tak masuk neraka lagi. Tapi duduk tempat yang tinggi. Di antara tempat ahli syurga dan tempat ahli neraka. Bila orang nak masuk dalam syurga je, mesti lalu depan dia. Dia pun mandang orang masuk syurga. Orang masuk syurga tu, dia pandang. Orang yang dihumban ke dalam neraka pun sama juga. Sama juga. Orang Al-A'raf ni, dia terjun. Depan dia tu ada sungai. Ada sungai. Depan dia terjun. Dalam sungai tersebut, dia bangkit je bercahaya bawah tengkuk dia. Dia tidak bercahaya wajah dia. Bercahaya bawah tengkuk dia. Orang lain bercahaya wajah. Dia jadi. Kemudian ditunggu. Tunggu sampai semua orang masuk syurga. Semua orang dihumban ke dalam neraka. Barulah dia dibenarkan masuk dalam syurga. Lambat dia. Dia panggil demikian. Kita jangan bermimpi nak jadi, tak apalah, susah-susah jadi Al-A'raf sudahlah. Kita sebut demikian. Jangan. Al-A'raf ni pun menyeksakan. Jangan. Sebab kita kan, kadang-kadang kalau kita ni dalam keadaan lapar, tiba-tiba orang datang makan depan kita, menyeksakan jiwa sungguh kita. Kan anak kita pula makan aiskrim cucak depan kita. Misal contohnya demikian. Kita ni tengah lapar, tengah dahaga. Misal contoh suasana demikian. Sama juga dengan Al-A'raf. Al-A'raf ni orang lain semua masuk syurga dan dia kebimbangan dia terhumban ke dalam neraka ni besar. Lalu menyebabkan di waktu itu dia sentiasa berimpikan, tolonglah doa pada aku. Setiap kali mana orang ahli syurga lalu nak masuk syurga tu, dia akan panggil, tak kenal ke aku? Aku ni kan kawan kamu atas dunia dahulu. Tolonglah doakan aku biar aku boleh masuk syurga sama. Ini Al-A'raf ni. Kita akan cerita siapa Al-A'raf ni. Jika di antara dia dengan Allah terdapat dosa besar. Katakanlah kita buat dosa besar ni, dosa besar dengan Allah. Dosa besar dengan Allah. Adapun jika dalam tanggungjawab dia mempunyai amal kebaikan yang banyak, maka kebaikan dikurangkan sebanyak perbuatan dosanya tadi. Itu cara Allah jadikan untuk nak mengadili manusia. Lalu diberi kepadanya dosa kezaliman untuk diseksa atas perbuatannya itu. Itulah yang dinyatakan dalam riwayat sebagaimana telah dan akan dibahaskan nanti. Riwayat Ahmad bin Harb berkata, pada hari kiamat, manusia diperiksa menurut 3 kumpulan saja. Manusia dalam tiga kumpulan. Iaitu kumpulan orang yang kaya dengan amal soleh. Banyak amal soleh ni. Buat tak berhenti atas dunia. Atas dunia ni kita ni bukan kaya harta tapi kaya amal. Yang ni untung pada diri kita. Orang yang kaya amal soleh ni,
di kalangan orang yang paling beruntung di akhirat nanti. Kerana banyak amalan soleh. Dia tak peduli orang. Yang dalam hidup ni, dia fikir, biar aku dapat pahala, biar aku dapat pahala. Sepanjang hidup kita ni, kita nak pada pahala je. Orang kata, kamu tolong macam ni, kamu dapat apa? Kita jawab, dapat pahala. Kita jawab. Dapat pahala ni, amal soleh yang kita kerjakan sepanjang dalam hidup kita. Kemudian, kumpulan yang keduanya, kumpulan yang miskin. Miskin apa? Miskin amalan. Sampai di akhirat tak ada amalan. Yang miskin amalan ni, bukan di akhirat je. Nak masuk dalam kubur tu pun rasa gayat dah dia. Rasa takut dah. Nak masuk dalam kubur tu, dia sebut dah, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, janganlah bagi mati lagi malaikat. Kejap je. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Saya nak bersedekah je di jalan Allah. Sekejap je. Dia dah mula miskin, orang miskin. Harta banyak, tapi tak sempat nak bersedekah. Anda biasa sebut demikian pada jemaah kan. Jemaah jangan jadi orang demikian. Nanti miskin kita. Ramai orang kita ni, dia kumpul. Bila dia simpan. Menjelang usia tua dia mati. Menyesal dia. Tak sempat dia nak infak di jalan Allah. Jangan begitu dalam hidup kita. Kita ni, bila kita ni, yang cerdik, bila kita dah sampai dah, kita katakanlah Allah panjang usia kita ni sampai 60 tahun. 60 tahun dah. 60 tahun ni, kita dah mula bagi dah. Mula dah kita bahagi. 60 tahun, umur confirm untuk mati. Dia panggil demikian. Jangan kita rasa banyak lagi masa, nak enjoy lagi, jangan. Tadi kita, bila sampai usia 60 tahun tu, kita dah mula dah bagi, tanya, nak buat apa lagi amal soleh yang ada. Kita sibuk tanya, amalan apa lagi yang kita boleh tolong, bantu untuk kerja-kerja Islam. Sebab hidup kita ni bukan untuk kita, tapi hidup kita ni untuk agama. Yang ni kena faham konsep dia. Bila kita hidup, jangan kita hidup untuk kepentingan diri. Jangan. Rugi orang yang berfikiran demikian. Dapat duit, sibuk tanya nak makan kat mana dia. Dapat duit, sibuk tanya rumah perlu di renovate tak belum. Dapat je duit dalam hidup, dapat harta benda dalam hidup dia, dia sibuk nak melancong ke mana. Sibuk dalam hidup dia ni, dianya dengan cara demikian. Padahal kalau kita dapat saat itu, harta benda yang banyak pun pada itu, tak sesuai pun dengan kita. Jemaah sekalian perhati betul-betul pada diri kita. Bila kita usia kita 60 tahun, 70 tahun, kita nak makan sama tak dengan usia kita 25 tahun dahulu? Tak sama dah. Usia 25 tahun dahulu, kita boleh makan apa saja. Pantang wong hidang, tolak batu, kayu, PVC je dipanggil. Yang kita tak makan. Yang lain tu, bawa datanglah. Tapi bila kita usia 60 tahun, Allah dah bagikan. Allah bagi apa dia? Gigi kita tak kuat sekuat dulu lagi dah. Bihun tu payah nak putus. Nak senang cerita. Yang mi tu, wah kita. Rupa tak ada gigi. Nak sebutnya, pada diri kita ni, saat itu dah tak sesuai dengan kita. Nak makan pun tak berapa sesuai pada diri kita. Kita nak beli pakaian yang cantik-cantik. Macam model-model yang tunjuk tu. Tak ada. Kita bukan, kalau kita pakai pakaian macam model tu, bukan orang nak ambil gambar kita, orang ketawa pada kita, tak kena. Nak sebut je, tak sesuai lagi dah kita ni. Kita nak berjalan, tak sesuai dah. Nak berjalan macam usia kita 25 tahun, 27 tahun dahulu. Tak sama dah. Jalan 2-3 langkah, cari kerusi, nak duduk. Jalan 2-3 langkah. Mula kita je, kadang-kadang tersandar pada troli kita ni. Nak sebutnya, laju troli pada kita ni. Ni nak gambarkan pada kita, tak sesuai dah dalam hidup kita. Yang sesuai untuk kita apa dia? Kamu gunakan untuk Islam. Ni gunakan untuk Islam. Guna untuk Islam. Nanti kita akan bahagia bila kita menghadap depan Allah. Waktu mana kita masuk dalam kubur tu, kita rasa, alhamdulillah, aku sempat juga aku beramal ibadah. Sempat je orang aku lakukan demikian. Kemudian kumpulan yang miskin. Dan ketiga, kumpulan yang kaya dengan amal soleh, sedangkan dalam tanggungjawab dia menjadi orang miskin dan juga rugi. Banyak amal soleh, tapi dia ni banyak hutang dengan orang.
Banyak maksudnya, dia ni amal soleh banyak. Sama banyak dia panggil. Dia buat benda yang baik pun buat. Tapi buat jahat pada orang pun buat juga. Ia menyebabkan amalan dia tu bila masuk dalam kubur, sampai di akhirat tu, dia kena ambil. Yang Rasulullah sebut, atadruna manil muflis. Kamu kenal tak siapa orang muflis di kalangan kita? Sahabat-sahabat sebut, man la dinaran wala dirhaman. Orang yang tak ada duit, tak ada sen, tak ada ringgit, tak ada pada diri dia. Rasulullah kata tak. Orang yang muflis ni, yang tu memanglah muflis di dunia. Tapi muflis ni, orang yang datang dengan pahala-pahala yang banyak, sampai di akhirat, dia ambil pahala dia, dia bagi pada orang. Bila dia bagi pahala dia pada orang, dah habis pahala dia, dia ambil dosa-dosa orang, dipikul untuk diri dia. Yang inilah orang yang dipanggil orang yang miskin. Nampak gaya, kaya, tapi dia menjadi miskin di pada mahsyar Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Kita ni janganlah kena jadi demikian. Habis amalan-amalan. Pergi. Kita ni, siapa yang tuntut kita? Kita kan, siapa nak tuntut pasangan hidup kita? Pasangan hidup ni akan tuntut kita. Di akhirat nanti, bila kita berjalan nak masuk dalam syurga tu, orang yang pertama sekali tahan kita siapa dia? Isteri kita. Isteri tahan dulu. Bang, laju je. Nak mana ni? Nak dia tahan kita. Kita menjawab, nak masuk syurga? Nak masuk syurga? Syurga bang. Abang cuba tengok belakang saya ni. Abang nak masuk syurga? Abang, suami saya tahu. Atas dunia dahulu. Waktu tu, likulli mri'im minhum yawma izin sya'nu yughni. Hari fikir diri masing-masing nak susah amat. Tak peduli dah. Engkau memang jantan tak guna, dia panggil. Waktu itulah keluar kataan-kataan yang buruk-buruk yang keluar daripada mulut masing-masing. Bila dia akan kata apa dia? Dia akan sebut, tengok belakang saya ni. Saya kahwin dengan abang, saya tak boleh baca Quran. Bila saya kahwin dengan abang, saya tak boleh juga baca Quran. Memang hantaran kahwin tu Quran. Hantaran kahwin tu Quran. Tapi saya tak boleh baca Quran. Sejak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah khatam sekali pun Quran depan abang. Tanya yang tu, terdiam terus itu. Allah kata. Abang tak pernah dengar pembacaan semayang saya. Abang tak pernah kejutkan saya. Abang tak pernah. Mula si isteri dulu dakwa-dakwi suami. Lepas tu suami sebut ada isteri. Diam. Engkau ni beleti sampai ke akhirat ni. nak sebutnya demikian. Ambil dosa-dosa. Ambil pahala aku ni engkau bagi. Ambil ni pahala ni. Bagi. Aku ni banyak pahala. Aku pergi masjid aku. Bagi dahulu. Bagi tu sama rata tu bagi. Boleh sama lagi berjalan dua-dua orang masuk syurga. Nak masuk syurga. Orang yang kedua tahan siapa? Anak sulung. Anak sulung tahan. Laju je lenggang tu. Nak ke mana tu? Nak masuk syurga. Syurga. Ni tengok belakang abang. Tengok belakang kakak ni. Dosa-dosa di belakang kakak. Dosa belakang. Tak reti darah kotor, darah bersih. Tak reti. Tak tahu pun. Sejak saya jadi anak abah, jadi anak mama, tak pernah pun bangun tahajud malam. Tak pernah pun mula dakwi. Saya keluar daripada rumah, ada abah dan mama nak tegur. Ada nak sebut dan sebagainya. Mula dakwi di waktu itu. Berlaku, seorang tahan. Akhirnya satu keluarga dihumban ke dalam neraka. Punca apa? Punca ni lah. Kaya dengan amal, tapi bila sampai, jadi miskin. Memang banyak amalan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bila sampai tu, Allahu Akbar. Habis. Yang tu baru keluarga kita baru. Tak kira lagi dengan adik-beradik. Tak kira lagi yang seorang-seorang nak dakwa kita. Semua cari pahala. Semua nak suruh selamat di pada mahsyar Allah. Tak ada dah. Isteri, suami tak ada. Sebab tu dipanggil, bila kita mati, dipanggil cerai mati. Bila mati tu, habis. Tak ada hubungan. Jadi polemik di kalangan ulama bincang. Isteri bila suami mati, boleh cium lagi tak suami? Boleh, sebab dianggap telah bila mati saja bercerai. Putus terus. Maka di waktu tersebut, isteri boleh sentuh lagi tak suami? Itu dibincang oleh alim ulama dalam perkara demikian. Nak tahu yang ni kena bawa pisang dua tandan. Nak gambarkan tentang mengenai bagaimana
bagaimana hukum itu sendiri. Maknanya apa dia? Kita ni waktu hidup je kita menumpang. Kita hidup ni, tak payahlah kita je sibuk dengan I love you, you love I. Tak payah. Buat menyesal je kita nanti. Dalam hidup kita ni, kita sayang, saya sayang pada awak kerana apa dia? Ana uhibbuki fillah. Saya cinta pada awak kerana Allah. Allah yang suruh. Yang ni tidak diajar oleh Barat. Barat diajar apa dia? Saya sayang pada awak, awak sayang pada saya. Itu cara. Islam tak. Islam, saya sayang kerana Allah yang suruh sayang pada kamu. Yang menyebabkan hidup kita ni hanya dengan Allah. Keutamaan kita Allah. Bila kita keutamaan Allah, kita tak kisah apa yang terjadi. Yang lain tu, kalau terjadi apa-apa pun, aku tak peduli lah. Yang penting, aku dengan Allah keutamaan. Kita hanya menumpang je. Sekarang ni kita menumpang je. Sebab tu Islam larang. Jangan kamu meratap. Jangan kamu meraup. Waktu mana berlaku kematian, pasangan hidup. Jangan. Kenapa? Kerana bila kamu meratap, kamu tak terima qada dan qadar Allah. Itu dia timbul daripada situ. Islam larang. Jangan kamu macam orang jahiliyah. Ambil pukul muka. Bila suami meninggal dunia, pukul muka, kemudian meraung-raung. Rasa bersalah dan macam-macam gaya. Orang tanya, salah apa? Dia tak sempat makan rebus tadi. Nak sebutnya, dia minta supaya diurut, tak sempat nak diurut. Dia minta untuk hantar. Jangan. Dalam hidup ini, hanya kerana Allah. Cinta kita tak kerana Allah dalam hidup. Bila kerana Allah kita sanggup suruh buat apa yang disuruh oleh Allah. Yang tu yang terjadi dalam hidup kita. Payah kita nak buang ni kan. Sebab dia dah melekat lama dah kita ni. Kita ni melekat. Cinta sama makhluk ni kuat dalam diri kita. Sehingga kita terlupa kepada Khalik dalam hidup kita. Kemudian disebut lagi. Sufyan Ats-Tsauri berkata, kamu akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala dengan 70 dosa antara kamu dengannya. Kamu jumpa dengan Allah di saat mana kamu membawa 70 dosa besar kamu dengan dia. Yang menjadikan kamu lebih hina daripada kamu menemuinya dengan melakukan satu dosa kepada hamba yang lain. Dosa kamu bawa tu. Satu dosa kamu dengan manusia menjadikan nilai kamu 70 dosa kamu dengan Allah SWT. Maknanya nak dibandingkan itu pada diri kamu, mana yang lebih satu je kamu buat dengan manusia dibandingkan dengan 70 dosa yang kamu bawa di depan Allah. Hinanya kamu saat tersebut. Atau nilai pada diri kamu saat tersebut. Pendapat ini benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dan Maha Mulia. Sedangkan manusia fakir dan juga miskin. Kerana apa dia? Kerana hina kita dengan 70 dosa ni. Kita kata, Ustaz, hina macam mana sepatutnya? Hina dengan satu dosa ni lah kita sebut. Kerana nak jadi dosa kita dengan Allah ni jadi payah. Kita nak buat dosa dengan Allah ni kan, dosa dengan Allah lebih payah daripada dosa nak buat dosa dengan manusia. Manusia mudah je, dengan makhluk mudah je kita buat dosa. Tapi dengan Allah, Allah tak semudah itu menulis dosa-dosa kita. Anda biasa sebut kepada jemaah kan, kita ni kalau kita niat nak buat benda yang baik, niat je. Pagi tadi kita bangun daripada tidur, kita ingat, Allah, pagi ni pagi Jumaat rasa nak pergi dengan kuliah Ustaz Ahmad Dasuki lah, misal contoh kita demikian. Kita dah dapat pahala. Allah dah tulis dah 10 kebaikan untuk diri kita. Kita pun bingkang bangun, pergi bilik air, kemas, siap pakaian, semua Allah tulis pahala, tulis pahala, tulis pahala. Tulis dah pahala. Kita pun jalan, pergi. Orang ajak kita, tak payahlah pergi dengan kuliah Ustaz Ahmad Dasuki, dia lambat sampai. Misal contoh. Orang sebut demikian, kita pun jalan juga. Allah tulis pahala. Tulis pahala. Sampailah habis kita belajar. Semua pahala. Pemurahnya Allah. Tapi, cuba kita bangun daripada tidur, pening kepala. Kenapa ni? Tak mengumpat lagi lah ni. Misal contohnya, bangun tu bingung, nak mengumpat lah. Kita pun telefon, SMS kawan kita. Ada kat mana? Jom kita mengumpat. Misal contohnya. Allah tulis pahala dosa? Tak. Allah tak tulis dosa. Tak tulis lagi dosa. Kemudian kawan kita kata, jom, panggillah dalam grup kita. Jom kita jumpa. Kita nak mengumpat ni. Bersiap sedia, segar sikit, senaman sikit. Nak pergi mengumpat misal contohnya. Kita pun dah buat semua. Allah tulis dosa? Tak tulis. Tak tulis. Pemurahnya Allah dengan hamba.
Siap, jumpa. Bila berjumpa tertulis dosa. Tak tulis lagi. Bila kita start mula mengumpat, barulah Allah tulis satu je dosa. Satu je dosa kita. Ini nak sebutnya kita dengan Allah. Allah tak tulis 10 terus. Tak. Satu je dosa. Sebab tu, bila kamu datang di hadapan Allah dengan 70 dosa pada diri kamu, memang hina kamu. Jahat sungguhlah kamu. Kerana pemurahnya Allah itu mengatasi daripada pemaafan, disebut dengan keampunan Allah itu mengatasi daripada yang namakan dengan dosa-dosa yang kamu lakukan itu. Cuma kita ni ego je, ego. Mari kita buat contoh yang mudah kan. Manusia ni, kita buat, anda biasa buat contoh yang mudah. Kita buat benda yang baik, buat baik dengan orang. Satu hari, kita buat sekali je kesiapan dengan dia. Habis kebaikan kita sebelum daripada ni. Kita ni buat elok je dengan dia. Kita susun dia. Satu hari, ada satu benda je kita buat silap dengan dia. Dia akan padamkan semua kebaikan-kebaikan kita. Yang sebelum daripada ni. Beza dengan Allah. Allah, kita buat dosa menimbun. Banyak mana pun. Satu hari, mulut kita sebut Rabbi firli. Menitis air mata kita ni. Dia menitis. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Sekali je, habis segala dosa-dosa sebelum daripada ni. Tengok maknanya pemaafnya Allah. Tapi manusia ni, dia rasa ego. Sombong dalam hidup. Sombong dalam hidup tu, yang menyebabkan kita jadi payah nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Nak minta ampun pada Allah. Tak. Aku tak minta ampun. Kenapa? Kerana aku tak buat dosa. Nak minta ampun. Kenapa? Yang ni yang sombongnya di kalangan kita. Payahnya kita dengan Allah SWT. Kerana Allah maha kaya dan maha mulia. Sedangkan manusia fakir dan juga miskin. Jika pada hari itu dia melakukan kesalahan, maka dia memerlukan kebaikan untuk menghapuskan kesalahannya. Sehingga kan timbangannya menjadi berat. Lalu bertambahlah kebaikan dan pahalanya. Tambah kebaikan dan pahala. Adapun orang kafir, kekafirannya diletakkan pada piringan timbangan keburukan. Namun tidak ada satu pun kebaikan yang diletakkan pada piringan timbangan yang lain. Sehingga tetap kosong. Lalu Allah SWT memerintahkan masuk ke dalam neraka untuk diazab sesuai dengan dosa dan kejahatannya. Orang kafir kan, Allah balas bila pada dia? Kebaikan dia. Dekat nak mati. Dekat nak mati itu Allah balas kebaikan. Satu orang kafir, bila dekat nak mati, kita tengok mudah jadi mati. Kadang-kadang kita tengok tu, dia relax je. Hai, bye-bye. Mati tu. Dia misal contohnya. Dia mudah sangat. Allah, kita kata, husnul khatimah ke dia? Tak. Allah dah balas semua kebaikan dia dekat dengan kematian dia. Yang menyebabkan yang dia bawa tu semua dosa-dosa. Yang ni yang menyebabkan dia terhumban ke dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang yang bertakwa, dosa kecil mereka dihapuskan kerana mereka menjauhi dosa besar. Ini kelebihan kita. Bila kita buat juga dosa kecil. Ada kan dalam diri kita ni ada buat dosa kecil. Hidup kita ni tak sunyikan buat silap, buat salah. Tapi bila kita tak nak buat benda yang jahat, Allah hapuskan dosa kecil tadi. Kita tak nak buat. Orang ajak, jom pergi karaoke misal contohnya. Alah, tak nak lah. Kita sebut demikian, tak nak lah. Kawan kita ajak, jom lah. Sekejap je. Kita pergi tempat macam tu. Tak, saya tak nak buat. Disebut. Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita. Itu benda yang demikian. Dalam hidup kita ni, ada orang ajak kita, jom kita sibuk. Tak payah solat. Misal contohnya. Tak payah solat. Kita kata, tak boleh. Saya orang Islam. Saya kena solat juga. Macam-macam mana pun, hidup saya ni seorang Muslim. Saya kena jaga perintah Allah. Kita solat juga. Kawan kita, tak apalah kau nak solat, engkau solat je lah. Aku nak tunggu je engkau kat sini. Kita solat. Hapus dosa-dosa kecil kita sebelum ni. Ada dosa-dosa yang kita lakukan itu. Dengan kelebihan. Yang sebab tu Allah SWT sebut, innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Bila kamu buat benda yang baik, dia menghapuskan benda yang buruk dalam hidup kamu. Kita datang tadi kan, jalan je kita berjalan. Tiap-tiap langkah yang kita berjalan tu Allah hapus dosa-dosa kita.
dosa-dosa kita ni. Yang sebelum daripada ni banyak je kita buat salah itu, salah ni. Tiap kali mana kita hadir majlis ilmu, Allah buang dosa ni. Itu cara demikian. Kemudian Allah gantikan sebuah istana dalam syurga Allah. Untuk orang yang rajin dan setiap langkah dia tu Allah sediakan sebuah istana dalam syurga Allah. Tapi jangan pula berjalan melangkah kecil-kecil je lepas. Orang tanya kenapa? Dosa banyak sangat. Nak istana banyak sikit. Mereka diperintahkan masuk ke syurga untuk mendapatkan pahala sesuai dengan kebaikan dan ketaatannya. Tuan kita sebut demikian. Itu di akhirat nanti masuk syurga lah. Kenapa? Sesuai dengan diri kamu, kebaikan yang kamu lakukan. Dua golongan inilah yang kafir dan yang bertakwa, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan soal al-mizan. Dipanggil timbangan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan kecuali orang yang berat timbangannya dan orang yang ringan timbangannya. Orang yang berat timbangannya kebaikan ditetapkan bernasib baik dan kehidupan yang diredai, dan orang yang ringan timbangan kebaikan ditetapkan kekal dalam neraka dan mereka dinamakan kafir. Tinggallah orang yang bercampur kebaikan dan dosanya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Adapun penimbangan amal orang mukmin yang bertakwa bertujuan untuk menunjukkan keutamaannya sebagaimana penimbang amal orang kafir untuk menghina dan merendahkannya. Kita tanya, nak timbang apa dah baik dah orang tersebut? Dah baik dah, nak timbang untuk apa lagi? Tak, Allah nak tunjuk bagaimana dengan tujuan nak tunjuk ni kesan daripada kamu taat. Manakala orang kafir, kita kata buat menghabis masa je timbang amalan orang kafir. Kita sebut demikian. Tak, tujuan Allah timbang juga, Allah nak hina orang kafir tersebut. Ada juga yang sebut demikian. Tuan kita sebut demikian. Penimbangan amal orang yang bertakwa untuk menyatakan kebaikan keadaannya dan menunjukkan bebas daripada semua perbuatan jahat serta menghias urusannya kepada mereka yang melihat. Supaya orang tengok, cantik amalan dia. Macam kita kan, kalau masuk dalam pertandingan melukis, misal contoh. Siap je, nombor 1 dia letak, ditampal. Nombor 2 ditampal, nombor 3 ditampal. Dengan tujuan orang pandang. Orang tengok, patutlah dia dapat nombor 1 pun. Cantik sungguh amalan dia. Cantik sungguh lukisan dia. Oleh orang yang keburukan dan amal solehnya bercampur, hingga dia masuk dalam neraka, akan dikeluarkan dengan syafaat sebagaimana kita akan terangkan dalam bab syafaat nanti insya-Allah. Kemudian jika ditanya lagi, tanya apa dia? Dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa manusia dihisap dan amal perbuatan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan juga manusia. Tetapi Allah tidak menjelaskan mengenai hisap dan pahala para jin pula. Puak-puak jin macam mana puak-puak jin? Ni cerita orang je ni. Manusia je. Jin. Di kalangan kita ni ada juga jin yang mendengar kuliah kan. Jin yang dengar kuliah dia kata bilalah giliran aku. Di kalangan kita yang dengar benda-benda yang demikian. Jin macam mana? Jin ni kita sambung minggu depan lah, insya-Allah. Supaya jin datang minggu depan. Mudah-mudahan demikian. Sambung cerita mengenai pahala amalan jin yang Allah cerita. Dia ditimbang ataupun tak ditimbang insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, ada jenazah ni sebenarnya. Jenazah suami kepada jemaah kita. Suami meninggal dunia. Nama jenazah ni Zulkifli bin Abdul Manaf. Dan ditunggu untuk kita solat ni. Kalau jemaah-jemaah yang ada ke lapangan, marilah solat hijab. Manalah tahu kan, kita dapat pahala yang disebut dengan pahala sebesar 2 qirat. 2 qirat tu sebesar mana? Sebesar Bukit Uhud yang disebut demikian. Tak lama pun takbir 4 kali takbir, tak perlu sujud-sujudnya. Kita solat demikian insya-Allah. Mudah-mudahan dengan solat kita ni akan dapat manfaat kepada Allah yarham dan juga amalan-amalan dia semakin dekat dengan Allah SWT. Allah pilih dia pada hari Jumaat, pada hari yang baik, dan ada kelebihan tersendirilah. Dan inilah keberkatan hasil daripada berjadi daripada pasangan hidup yang datang belajar. Yang kadang-kadang
ialah macam jemaah kan. Suami tak sempat datang, tapi isteri datang. Bila isteri datang, dia bawa kebaikan sama pada suami tersebut. Sama juga suami, bila suami datang, dia bawa kebaikan pada isteri. Ini Allah jadikan pada anak-anak dan sebagainya. Ini dalam hidup kita, biar kita berlumba dalam buat kebaikan itu sendiri. Yang keduanya, ada minta doa, kita doa lah. Ayahanda Haji Yaakob yang sedang diuji dengan penyakit uzur saat ini. Jadi kita berdoa lah, mudah-mudahan. Yang ketiga saya nak sebut juga rombongan daripada pertubuhan ulama, para alim ulama asatizah ni pergi ke Palu dan hari ni baru balik, hantar barang-barang bantuan dan sebagainya tersebut. Lebih kurang 5 hari dah mereka pergi tersebut. Hari ni mereka berangkat pulang. Anda tengok perkembangan mereka tersebut. Mereka sampaikan sumbangan yang jemaah bagi sebelum daripada ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila Haji Yaakob. Allahumma shfi mardah, Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma ighfir dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.